Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya kita dapat bersama lagi pada hari ini dalam program pengajian tata bahasa Arab kita, yang mana kita lakukan secara atas talian. InsyaAllah kita akan sambung pada tajuk yang baru pada malam ini, iaitu berkait dengan kalimah-kalimah yang digunakan sebagai sebutan atau panggilan dalam bahasa Arab yang disebut sebagai munada. Nota telah pun saya bekalkan menerusi sahabat kita Cik Khairul, dan saya yakin insyaAllah sahabat-sahabat semua dah ada nota tersebut, dan kita teruskan kuliah kita insyaAllah. Jika ada sebarang bentuk perbincangan, bolehlah kita bincang bersama. Minggu lalu kita belajar tentang tajuk maf'ul li ajli. Cuma untuk kali ini, dalam kesempatan yang awal ni, kita sambung kepada tajuk yang baru, iaitu tajuk berkaitan tentang munada, seperti mana yang saya nyatakan tadi, munada. Al-munada. Babul munada, bab munada. Itu bab berkaitan kalimah yang dipanggil atau kalimah yang diseru, dipanggil, diseru. Sebentar ya. Baik. Al-munada khamsatu anwa'in. Ini teks matan ajamiyah. Al-munada khamsatu anwa'in. Al-mufradul alamu, wan nakiratul maqsudatu, wan nakiratu ghairul maqsudati, wal mudafu, wasyabihu bil mudafi. Al-munada khamsatu anwa'in. Munada itu khamsatu anwa'in, ada 5 bentuk, 5 pattern, 5 jenis. Al-mufradul alam, itu yang pertama. Wan nakiratul maqsudatu, itu yang kedua. Wan nakiratu ghairul maqsudati, ini yang ketiga. Wal mudafu, dan mudaf, munada dalam bentuk mudaf. Wasyabihu bil mudafi, begitu juga dengan syabih bil mudaf, serupa atau hampir sama, menyerupai dengan mudaf. Ini istilah lah, mudaf dengan syabihun bil mudaf. Baik, kita tengok. Kalau terjemahan dia tadi begitulah, munada khamsatu anwa'in, ini terjemahan dia. Munada itu ada 5, iaitu al-mufradul alam, nama munada mufrad dipanggil al-alam. Al-mufradul alam itu munada dalam bentuk kata tunggal, tidak dalam bentuk mudhaf ataupun syibih mudhaf, dan dia berkait dengan nama-nama.
Yang kedua, an-nakiratul maqsudah. Nakirah yang termaksud. An-nakiratul maqsudah bermakna nakirah yang dimaksudkan. Nakirah tapi dia dimaksudkan. Yang ketiga, an-nakiratu ghairul maqsudati. Nakirah yang tidak termaksud. Nakirah tidak termaksud. Apa maksud dia ghairul maqsudah? Nanti kita akan tengok istilah ini dalam pengajian kita insya-Allah. Seterusnya al-mudhaf. Yang kelima, asy-syabih bil mudhaf, yang menyerupai mudhaf. Asy-syabihu bil mudhaf, yang menyerupai mudhaf. Jadi ini adalah lima bentuk munadah. Munadah apa dia? Seperti mana yang disebut tadi, munadah adalah kalimah yang diseru. Dalam bahasa Arab, kalau macam kita, contoh ni kita kata Ya Ali. Ya Ali. Ya tu kata huruf, maknanya huruf sebutan panggilan, dia panggil harfun nida. Huruf yang menunjukkan bahawa ayat itu adalah ayat, kalimah yang digunakan untuk menunjukkan bahawa ayat itu adalah ayat panggilan. Ali, Ya Ali, kita kata Ali itu tu munada. Munada itu kalimah yang dipanggil atau yang diseru. Jadi Ya Aliyan, Ya Aliyin, Ya Aliyun. Nak baca macam mana baris dia? Itulah yang kita belajar sekarang pada malam ini. Kita nak tentukan baris Ali tu. Ya Aliyun ke? Ya Aliyu ke? Ya Aliyin, Ya Aliyi, Ya Aliyan, Ya Aliyah. Jadi tata bahasa Arab ni dia ada kaedah dia. Kalau orang panggil dengan tu, kita katalah Ya Aliyan. Kita kata ni tak erti ni, orang ni tak pandai ni. Dia tak pandai bahasa Arab ni. Sebab salah, menyalahi kaedah bahasa. Kita tengok. Jadi ini adalah 5 kategori bagi munadah. Kalimah yang dipanggil atau kalimah diseru itu. Ini kategori dia. Mufradah alam, mufradah an-nakirah maqsudah, nakirah ghairul maqsudah, mudhaf dan syabih bil mudhaf. Baik. Fa'ammal mufradul alamu wan nakiratul maqsudatu fayubnayani ala dhammi min ghairi tanwinin. Nahwa ya Zaidu. Kita tengok. Ya Zaidu. Ni. Zaidu ni yang panggil munada ni. Ya ni harfun nida. Huruf nida. Huruf seruan. Huruf panggilan. Wow, ni huruf ataf lah. Kita dah belajarkan sebelum ni. Harful atfi. Al-atfu. Ya rajulu. Ini contoh yang kedua. Ya Zaidu. Zaid. Ya rajulu. Ini Zaidu. Bukan Zaidun. Ya rajulu. Bukan rajulun. Dia rajulu. Nampak? Ya. Ya ni huruf nida. Baik. Kita baca dulu. Kita lalui dulu nota ini seimbas lalu. Jadi, fa'ammal mufradul alamu. Ni mufrad alam. Ni contoh dia mufrad alam. Ya Zaidu. Mufrad, mana dia tunggal. Kemudian, al-alamu. Sebab alam ni bermaksud nama orang. Nama lah. Nama. Al-alam bermaksud kalimah nama. Zaid. Umar. Kan? Baik. Ya rajulu. Ya rajulu. Ini nakirah al-maqsudah. Nakirah. Sebab tu dia tak ada alif lam kat sini. Rajulu. Rajulu. Bukan ar-rajulu. Kalau ar-rajulu, ma'rifah pula. Ini rajulu, dia nakirah. Maqsudah, kita maksudkan. Yang nakirah tu tetapi nakirah. Tapi kita maksudkan. Ini nak kena faham istilah yang digunakan pakai dalam bab munadah. Baik. Seterusnya, wath-thalathatul baqiyatu mansubatun la ghair. Tadi dikata fa'ammal mufradu al-alamu. Satu, mufrad alam dan an-nakiratul maqsudah. Begitu juga munada nakirah maqsudah. Fayubnayani ala dhammi. Kedua-duanya. Mana kedua-duanya? Mufrad alam dan nakirah ini, nakirah maqsudah, kedua-duanya mabni
ala dhammi, atas dhammah. Ni Zaidu, rajulu. Kalau dia mu'rab, dia akan Zaidun lah. Ni mabni, rajulu. Dia tetap, dia tak berubah. Zaidu, rajulu. Ya. Kedua-duanya dimabnikan, dibina di atas dhammah. Maknanya bina ni, dulu kita belajar dah, mu'rab dengan mabni. Mu'rab apa maksud? Baris hujung. Baris kalimah akhir tu, baris dia ni, kalimah akhir, ni kalimah akhir, baris dia berubah-ubah. Itu mu'rab. Kalau mabni, iaitu dia tetap. Jadi sekarang ni, fayu benayani ala dhammi, dia kedua-duanya itu akan dibina di atas dhammah. Maknanya dia akan tetap dengan baris dhammah. Min ghairi tanwinin, tanpa tanpa tanwinin, tanpa ditanwinkan, tanpa di baris dua atas, di baris dua, kan, tanpa di baris dua di atas, di hadapan. Contoh, ya Zaidu, maka yu bendaya ni dimabnikan. Zaidu ni dia adalah munada mabni ala dhammi, bina atas dhammah. Ni dia mabni, bukan mu'rab. Jadi nak tahu mabni mu'rab ni, sebelum ni kita dah belajar. Kita dah kata dah didedahkan dengan apa dia mabni, apa dia mu'rab. Mungkin kita tak berapa ingat lah, ataupun tak berapa cekap. Tak apa, kita lalui dulu. Nahu ni, tata bahasa Arab ni, dia tak boleh dengan sekali harung macam tu ya. Dia kena selalu diulang-ulang. Bahkan Anas ni pun, sesiapa saja pun, kadang-kadang kalau dia dah lama tak baca kitab, kadang-kadang selalu baca kitab pun nak kena rujuk juga tata bahasa Arab ni. Itu uniknya. Ya Zaidu, dia mabni, du ni atas du, dhammah, dibina di atas dhammah. Min ghairi tanwin, tanpa ditanwinkan. Jadi kita tak boleh baca ya Zaidun. Sebab itulah kalau kita kata orang panggil ya Aliyu, dia tak boleh panggil ya Aliyun. Kalau dia kata ya Aliyun, ya Zaidun, wa ya katalah apa nama-nama orang, wa ya Muhammadun, dun, bukan du. Zaidu, dia panggil Zaidun. Zaidun salah, Muhammadun salah, Ailun Aliyun salah. Jadi kalau bertanwin, dalam keadaan kalimah itu adalah munada, kalimah itu diseru atau dipanggil, maka bila bubuh tanwin, salah. Kalau bubuh fathah, salah. Bubuh kasrah, salah. Yang betul apa dia? Dia mesti dengan tanda dhammah, mabniyun ala dhammi. Dan tak boleh pula ada tanwin, tak boleh dun. Contoh dalam ayat ni. Baik, ini contoh untuk kita kata mufrad alam. Al-mufradu sebab dia tunggal. Al-alamu bukan mufrad tu bermaksud dia sekarang ni alam, nama, kan, nama. Baik. Seterusnya kita tengok dulu ke depan, nanti ada beberapa nota yang lain. Okey. Wa ya rajulu. Rajulu ni nakirah. Dia bukan makrifah. Sebab apa nakirah kat sini? Sebab dia tak ada alif lam. Okey, makrifah ni dia ada berapa cara untuk makrifah? Satu, dengan cara alif lam. Yang kedua, sebagai mudhaf. Dia jadi mudhaf. Rajulun. Dia jadi mudhaf. Rajulul baiti. Contoh dia. Jadi rajulul baiti, rajulu tu makrifah. Ar-rajulu makrifah. Sekarang ni dia tak ada alif lam dan dia tidak jadi mudhaf. Sebab tu dikatakan nakirah. Tetapi walaupun, apa maksud nakirah? Nakirah ni tidak spesifik. Kita tak tentukan. Kita tidak bataskan. Rajulu bermaksud seorang lelaki. Lelaki mana? Kita tak kisah. Kita tak kisah lelaki mana. Tapi al-maqsudatu, yang dimaksudkan. Contoh dalam tak apalah, contoh kejap lagi kita tengok dekat tempat lain. Cuma dalam ayat ini, ya rajulu, ini kenapa jadi lu? Kita tahu bahawa bila kita kata lu, bermaksud kalimah ini adalah kalimah munada nakirah maqsudah. Nakirah maqsudah. Maqsudah bermaksud dimaksudkan. Nakirah tidak spesifik, tapi kita maksudkan. Okey.
Jadi kalau sekiranya mufrad alam dan nakirah maqsudah, apa hukum dia? Apa dari segi tata bahasa Arab dia? Hukum dia apa? Dia adalah mabni atas dhammah. Mabni dengan dhammah. Dan dhammah itu min ghairi tanwinin, tidak boleh ditanwinkan. Itu yang pertama. Baik. Seterusnya kita tengok. Nah, ini terjemahan dia. Ammal mufradu. Ini tadi teks bahasa Arab dia kan. Fa ammal mufradu. Okey, ini terjemahan Melayu dia. Adapun mufrad alam dan nakirah maqsudah, maka ia dimabnikan atas dhammah dengan tanpa tanwin. Contoh dia, ya Zaidu wa ya rajulu. Wahai Zaid, wahai seorang lelaki. Okey. Dan kita kata apa? Wath-thalathatul baqiyatu mansubatun la ghair. Dan 3 munada sisanya itu, baki lagi tu tidak lain dinasabkan. Tak apa. Ini wath-thalathatu. Ini ayat yang betul lah. Tadi tuan tak baiki lagi. Ini ayat yang betul, iaitu wal baqiyatu, ayat sambungan. Ni wal baqiyatu. Ayat bawah ni kita sambung dalam muka surat ini. Wath-thalathatul baqiyatu mansubatun la ghairu. Wath-thalathatu. Ayat dia macam mana? Ayat asal itu sebelum ni dia kata apa? Al-munada khamsatu anwa'in. Munada itu ada 5 bentuk. Yang pertama mufrad alam. Yang kedua nakirah maqsudah. Jadi 3 yang baki lagi. Wath-thalathatul baqiyatu. Ini satu. An-nakirah ghairu maqsudah. Tadi nakirah maqsudah. Yang kedua, yang ketiga nakirah ghairu maqsudah. Keempat mudhaf dan kelima syabih bin mudhaf. Hampir serupa dengan mudhaf. Wath-thalathatul baqiyatu, ada pun 3 lagi. Apa dia? Iaitu nakirah ghairul maqsudah, nakirah apa ni? Munada nakirah ghairul maqsudah. Yang pertama, yang kedua munada mudhaf, yang ketiga munada syabih bil mudhaf. Jadi dan ketiga al-baqiyah yang baki lagi, yang Anas baru sebutkan tadi, mansubatun, semuanya tu nasab. La ghairu, tidak lain daripada itu. Kita tengok terjemahan dia. Wath-thalathatul baqiyatu mansubatun la ghairu. Dan 3 mudada yang selain kedua-duanya ini. Kedua-duanya ini apa dia? Iaitu munada mufrad alam dan munada maqsudah. Selain daripada ni, hanya dinasabkan, tidak boleh selainnya. Maknanya hanya boleh kita nasab. Kita hanya boleh nasabkan dia. Baik, keterangan lanjutnya kita tengok. Baik. Itu tadi teks yang ada pada kitab Matan Ajrumiyah. Itu teks dia. Okey. Sekarang ni dalam bentuk paparan yang macam ni agak lebih mudah lah. Dan ini selalu Ana ulang-ulang. Dan apa yang kita lihat dekat sini, macam yang sebelum ni, babu mansubatil asma. Kita masih lagi membicarakan tentang bab isim-isim yang dibaca dan diberikan tanda nasab. Isim-isim. Ingat perbincangan kita adalah tentang isim. Yang mana isim itu berada dalam ayat dan kita mesti beri tanda nasab pada dia. Babu mansubatil asma. Al-mansubatu 15.
Isim-isim yang diberikan tanda nasab itu ada 15. Wahya iaitu al-maf'ulu bihi, maf'ul bihi, al-masdaru, masdar, zarful zamani, zarful makani. Dua-dua ni kita dah belajar. Al-maf'ul bih juga kita dah belajar di awal dulu. Al-hal, at-tamyiz, ni belum lagi. Masdar belum lagi. Al-mustasna, mustathna belum lagi. Ismula belum lagi. Al-munada, ini tajuk kita sekarang. Al-munada, yang diseru, yang dipanggil. Kalimah yang dipanggil, kalimah yang diseru. Macam mana cara kita nak baca? Ini pengajian kita malam ni. Seterusnya al-maf'ul min ajli. Ini yang dah kita belajar di awal program taksil, program kita yang secara online ini. Seterusnya al-maf'ul ma'ahu belum lagi. Dan khabar kana wa akhawatuha kita dah belajar. Isim inna wa akhawatuha kita dah belajar. Kemudian at-tabi'u lil mansubi kita dah belajar. Yang bawah daripada tabi' mansub ini na'at, ataf, taukid, badal. Ini semua kita belajar semasa marfu'atil asma. Bila masuk mansubatil asma sama aja. Cuma baris tu ya, tanda dan alamat itu ya kita kena bagi alamat nasab untuk dia. Tak apa dulu. Jadi sekarang ini tajuk kita pada malam ini adalah al-munada. Kita tengok yang kita baca tadi, matan ajrumiyah dalam bentuk tulisan tu, supaya dia nampak, kita tengok dalam bentuk gambar rajah. Lagi sekali, munada ni dia ada 5 bentuk, 5 pattern dia. Pattern yang pertama dipanggil mufrad. Pattern yang kedua dipanggil mudhaf. Pattern ketiga dipanggil syabih bil mudhaf. Pattern keempat nakirah maqsudah. Pattern kelima dipanggil nakirah ghairu maqsudah. Tadi kita kata mufrad alam, nakirah maqsudah, nakirah ghairu maqsudah, mudhaf dan syabih bil mudhaf. Ini adalah 5 bentuk bagi kalimah munada. Perkataan yang menjadi kata seru, kata yang dipanggil dalam satu-satu ayat bahasa Arab ini. Itu kalimah tersebut tu ada 5 bentuk. Salah satunya munada, mufrad atau mudhaf atau nakirah maqsudah atau ghairu maqsudah ataupun syabih bil mudhaf. Kita tengok dekat sini, kita kata munada, kita tengok yang pertama dulu. Mufrad. Munada mufrad ni hukum dia mabni. Munada nakirah maqsudah hukum dia mabni. Itu yang kita bacakan tadi. Di awal tu fayubnayani ala dhammi min ghairi tanwinin. Kedua-duanya dibaca dengan bina. Fayubnayani ala dhammi. Kedua-duanya itu dimabnikan, iaitu diletakkan baris yang tetap. Kalimah akhir dia tu diletakkan baris yang tetap, tak berubah. Tu orang panggil mabni. Jadi mufrad, munada mufrad, alam, mufrad disebut juga munada mufrad, dia mabni. Begitu juga dengan nakirah maqsudah, dia juga mabni. Contoh dia, ya rajulu. Baik, kita tengok. Contoh bagi mufrad ni, contoh lain, ya khalidu. Nampak? Ya khalidu. Khalidu. Ya huruf nida. Khalidu. Khalidu ni, orang panggil munada. Kalimah yang diseru, yang dipanggil. Ya ni, macam kita ya. Ya Ali. Oi, kalau kita kata. Oi tu, kita lah. Wahai. Ya ni wahai. Ya. Oi. Wahai. Khalidu. Khalid. Aqbil. Meh, sini. Datang sini. Mari sini. Aqbil, maksud dia, mari ke sini. Datang sini. Jadi, kenapa kita baca ya Khalidu? Ini boleh tanwin, Ustaz. Mana ada alif lam? Kan? Ya Khalidun lah. Dia tak boleh baca Khalidun. Sebab kalau Khalidun, dia jadi mu'rab. Dia mabni. Dibina di atas kalimah yang di akhir tu, dibina di atas dhammah. Khalidu, du. Dia mabni. Dia mesti tetap atas du, min ghairi tanwinin, dengan kita tak tanwinkan
Du tu kita tak jadi dun. Sebab tu kita kena baca ya Khalidu, ya Muhammadu, ya Aliyu, ya Zaidu, ya Muawiyatu, ya Tufailu. Panggil nama orang. Nama orang apa saja pun. Ya Fatimah, ya Fatimatu, ya Zainabu, ya Aisyatu. Tak boleh ya Aisyatun. Salah. Dalam hadis kalau jumpa ya, lepas tu perkataan sahabat, kena baca dengan dhammah. Kalau sekiranya dia dalam bentuk mufrad. Maknanya dia bukan mudhaf, bukan syibih mudhaf. Maknanya dia tunggal macam ni. Khalid ni tunggal, Ali tunggal, Zainab tunggal, kan? Muawiyah tunggal. Ya Muawiyah tu bin Sufyan. Kita kata. Contohlah, Aqbil datang sini, mesin. Itu dia. Baik. Kita tengok. Contoh dia. Ini i'rab dia. Khalidu, perkataan Khalidu tu munada. Dia adalah kata seru, kata yang dipanggil. Mabniyun. Ini i'rab, cara i'rab. Mabni ala dhammi, atas dhammah. Mabniyun ala dhammi. Fi mahalli nasbin, tempat nasab. Sebab apa dia kata fi mahalli nasbin? Ini cerita i'rab mahalli ni, itu kemudian. Itu anda tak nak jelaskan, kita tak nak sembang dulu malam ni. Kita sembang kemudian. Tetapi yang mudah dia adalah dia mabni bina di atas dhammah. Fi mahalli nasbin, di tempat nasab. Di tempat. Nanti kita tengok pula. Tak apa. Fi mahal, dipanggil i'rab mahalli. Ini yang pertama, mufrad. Ingat mufrad dia mabni. Mabni apa? Di atas dhammah. Ini kategori yang pertama. Kategori yang kedua kita tengok mufrad dengan nakirah maqsudah. Baik. Yang nakirah maqsudah ni sama macam munada mufrad alam. Sama. Alam tu sebab bermaksud nama. Ni alam lah. Kata nama. Nakirah maqsudah. Kategori yang kedua, nakirah maqsudah. Iaitu mabni. Baik. Yang mabni ni, contoh dia, ya rajulu khudh biyadi. Ya rajulu khudh biyadi. Ya. Ini kata perkataan yang digunakan untuk menggambarkan seruan atau panggilan. Macam kita kata, wahai, oi. Kan? Jadi, oi, wahai. Inilah kalau dalam bahasa Arab digunakan perkataan ya. Baik. Seterusnya, bukan ya je, dia ada kalimah lain. Tapi dalam contoh ni kita beri kalimah ya. Nanti kita akan jumpa selepas ni insyaAllah. Ya rajulu khudh biyadi. Wahai lelaki, pegang tanganku. Khudh, ambil. Biyadi, khudh, akhadha bi, maknanya ambil, pegang. Paut. Khudh biyadi, pegang tanganku. Wahai lelaki, pegang tanganku. Ya rajulu. Rajulu ni nakirah. Kalau ar-rajulu, makrifah. Ni nakirah. Sebab tu dikatakan nakirah. Nakirah ni bermaksud tidak spesifik. Tidak kita tentukan, umum. Lelaki mana pun tak jadi masalah. Maksudah, dalam umum itu, tetapi kita maksudkan, kita nakkan yang tertentu. Okey, contoh kita kata, ya rajulu khudh biyadi. Wahai lelaki, ambil, pegang tangan aku ni. Sahut tangan aku ni. Sambut tangan aku ni. Tak apa, kita tengok. Rajulu, perkataan rajulu, ya rajulu, munada. Dia adalah kalimah munada. Rajulu, dia adalah munada, yang diseru. Ya, ini harfun nida. Kalimah, huruf yang digunakan untuk menunjukkan bahawa kalimah rajulu ini adalah kalimah yang diseru, yang dipanggil. Jadi rajulu, munada, yang diseru. Mabniyun ala dhammi. Di mabni atas dhammah. Dibina. Apa maksud dibina? Ditetapkan barisnya dengan satu keadaan. Tidak berubah-ubah. Itu mabni. Kalau mu'rab, mu'rab ni iaitu yang berubah-ubah baris dia. Yang kita kata berubah ke ataupun tetap ni yang mana? Iaitu baris
huruf yang terakhir bagi kalimah. Jadi ya rajulu dia akan terus kekal jadi rajulu. Tak boleh rajulun, tak boleh rajulin, tak boleh rajulan. Jadi ya rajulu munada mabniyun 'ala dhammi, dibina mabni 'ala dhammi atas dhammah. Rajulu. Dhammah. Kemudian fi mahalli nasbin, di tempat nasab. Mabni di tempat nasab. Macam mana kata tadi? Dia ada satu bentuk dipanggil bentuk i'rab mahalli. Di tempat nasab. Bentuknya bukan bentuk nasab, tapi tempat tu tempat nasab. Kedudukan tu adalah kedudukan nasab. Macam ni munada mabni atas dhammah di tempat nasab. Sama macam mufrad alam tadi, dia munada mabni atas dhammah di tempat nasab. Baik. Untuk mufrad alam mufrad, munada mufrad alam, munada nakirah maksudah. Kedua-dua ini mesti mabni. Mabni kedudukannya. Baik, kita tengok. Dia ada 5 kan? 1, 2 dah settle. Sekarang kita tengok yang ketiga, keempat, kelima. Munada mudhaf, munada syabih bin mudhaf, dan munada nakirah ghairu maksudah. Atas ni nakirah maksudah, nakirah ghairu maksudah, yang pecahan kepada dia. Satu lagi. Baik, kita tengok. Baik, sekarang ni kita tengok. Kita tengok ni dulu lah. Nakirah ghairu maksudah. Atas ni nakirah maksudah kan? Kita tengok apa beza dia. Ni nakirah ghairu maksudah. Cuba perhati. Rajulu. Ya rajulan. Ya rajulun. Khudh biyadi. Ya rajulan. Khudh biyadi. Sama je ayat dia. Tapi ni dia jadi rajulu. Ini dia jadi rajulan. Kod mana ni? Macam mana cara kita nak beza? Mudah je. Munada nakirah ghairu maksudah, dia mansub. Kalau munada nakirah maksudah, dia fi mahalli nasbin, di tempat nasab. Okey, ingat. Munada nakirah maksudah, kedudukan dia mabni. Munada nakirah ghairu maksudah, dia mu'rab. Jadi yang mabni 2 ya, mufrad dengan nakirah maksudah. Mudhaf, munada mudhaf, munada syabih bin mudhaf, dan munada nakirah ghairu maksudah. Ketiga-tiga ni dia boleh dalam bentuk, orang kata dia adalah mu'rab. Kita tengok sekarang. Kita kata nakirah ghairu maksudah. Contoh dia, ya rajulan khudh biyadi. Jadi ya ni harfun nida, huruf nida. Rajulan munada mansub. Beza. Munada mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathatu. Tanda, alamat nasabnya itu adalah fathah. Okey. Macam mana kita nak bezakan nakirah maksudah dengan nakirah ghairu maksudah? Baik, dia begini. Contoh ayat yang dia bagi, ya rajulu khudh biyadi. Ya rajulan khudh biyadi. Ya? Baik. Contoh dia, ayat ni, wahai lelaki, wahai seseorang. Serajulu ni boleh juga kita terjemahkan dengan seseorang lah. Tak semestinya lelaki. Wahai seseorang, sambut tangan aku ni, pegang tangan aku ni. Ni pun sama. Wahai seseorang, sambut, pegang tangan aku ni. Beza dua ni, contoh yang mudah begini. Seseorang itu, dia lemas dalam sungai. Nak tunjukkan beza nakirah, maksudah dengan ghairu maksudah. Okay. Contoh dia, orang tu, seseorang tu dia lemas. Bukan kita lah. Tak bagus juga kalau kita kata kita lemas dalam sungai. Contoh orang lain lah. Ada seseorang dia lemas dalam sungai. Kemudian bila dia lemas dalam sungai, dia pun mesti nak minta bantuan, pertolongan. Supaya orang tolong dia lah.
Dia lemas dalam sungai. Dan dia tak pandai berenang. Jadi tengah terkapai-kapai macam tu, sempat lagi dia laung. Oi, tolong. Oi. Tu oi tu, ya. Kan, tak dah nak panggil wahai manusia. Tak dah nak panggil, oi, tolong, tolong. Kan. Jadi, kalau dia kata, kalau Melayu tak nampak. Tapi kalau Arab memang nampak. Kalau Arab dia kata, contoh orang lepas tu kata, Ya rajulu khudh biyadi. Ya rajulu khudh biyadi. Kalau dia bagi ayat ni, orang yang dengar, kita yang dengar dekat atas tebing itu umpamanya, kita tahu dah. Orang yang lemas itu sedang melaung, minta tolong. Dan dia kata, oi, tolong aku. Jadi perkataan tolong aku, oi, tolong aku tu, walaupun dia kata tolong aku, khudh biyadi ni, pegang, ambil, saut tangan aku. Maknanya pegang tangan aku. Tolong heret tangan aku ni, beri bantuan kepada aku, khudh biyadi. Kan? Sambut tangan aku ni. Oi, tolong. Walaupun dia kata, oi, tolong, nampak nakirah. Maknanya dia tak tentukan siapa-siapa. Kalau dia tentulah dia sebut nama. Ya Ali, oi Ali. Oi Muawiyah. Oi Osman. Oi Bakar. Umpamanya. Tu memang mufrad alam lah. Ini dia nakirah. Dia tak sebut siapa-siapa. Tetapi, kalau maksudah, dalam dia tak menentukan, dia pasti maksudkan siapa di kalangan yang dia nak minta tolong. Kalau kes orang lemas ni, tentulah yang dia minta tolong itu orang yang pandai berenang. Satu. Atau dia maksudkan kepada orang yang lemas ni, maksud dia tujukan kepada kawan-kawan dia yang mungkin ada di sekitar situ. Dia pergi ramai, mandi ramai, tiba-tiba dia seorang lemas. Jadi pada saat dia lemas tu, dia kata, oi, tolong, tolong. Dia bukan maksudkan panggil, oi, tolong, tolong tu orang lain di luar sana, tak. Tapi dia maksudkan kepada kawan-kawan dia. Sebab tu kita kata, nakirah. Dia tidak spesifik. Dia tak tentukan. Kawan dia, contoh dia ada 4-5 orang. Dia tak tentukan. Antaranya, katalah, ada Abu Bakar, Omar, Osman, Ali umpamanya. Omar umpamanya. Ada 5 orang kawan dia. Dia tak tentukan. Nak minta tolong tu, dia tak sebut. Ali, tolong aku. Bakar, tolong aku. Osman, tolong aku. Tak. Dia tak sebut macam tu. Tetapi dia kata, oi, tolong aku. Cuma dia maksudkan dengan, oi, tolong aku tu, salah seorang daripada ataupun kawan-kawan dia yang 5 orang ni. Ini yang dikatakan nakirah maksudah. Dia umum, dia tidak spesifik, tetapi dalam tidak spesifik itu ditentukan juga, dimaksudkan juga. Jika ini berlaku, mana kita nak tahu? Kita tahulah bila mana kita kata, ya rajulu bukan rajulan. Kalau rajulan, mesti ada alif kat sini. Kita kata, ya rajulu ini, ni maksudah ni, nakirah maksudah. Mana kita tahu nakirah maksudah? Sebab kalau ghairu maksudah, nakirah ghairu maksudah, dia mesti akan jadi, ya rajulan. Ini kalau kita baca tulisan. Kalau kita nak buat ayat, bila mana kita menggambarkan yang maksudah, nakirah maksudah, memang kita kena buat macam ni. Kita kena buat dalam bentuk mabni ala dhammi. Baik. Kemudian, kalau sekiranya, satu lagi, bentuk yang kedua, nakirah ghairu maksudah. Contoh yang sama. Dia lemas. Orang tu dia lemas. Dia minta tolong. Dia pun kata, oi, tolong aku. Kod Melayu kita tak nampak. Adakah dia tujukan kepada kelompok atau pihak tertentu? Kan? Ataupun dia secara terbuka. Tapi kalau Arab dia tahu. Kalau Arab dia kata, ya rajulu khudh biyadi. Orang yang tak berkaitan, contoh dia orang tak pandai berenang. Dia tahulah, oh ini bukan panggil aku ni. Sebab apa? Ya rajulu. Tapi kalau sekiranya ayat orang yang lemas tu dia guna ya rajulan khudh biyadi, maka orang Arab bila dengar ni dia tahu. Kalau dia tak pandai berenang pun, orang yang lemas ni sekarang ni panggil ikut dan dia. Ikut dan dia, pandai berenang ke, tak pandai berenang ke, asal saja dengar seruan dia ni, maka dia juga termasuk dalam kelompok itu. Kelompok orang yang diminta tolong oleh orang yang lemas. Tapi kalau ayat, ya rajulu khudh biyadi, orang yang tak pandai berenang tak termasuk dalam kategori ini. Ini contoh yang paling mudah lah, yang selalu saya, masa saya belajar dulu, contoh yang dibagi oleh ustaz begitu. Mudah je, kata dia. Nak tahu maksudah tak ghairu maksudah ni, orang yang lemas. Bila dia tengah lemas, tengok macam mana ayat yang keluar daripada mulut dia.
Tapi kalau ayat Melayu memang tak nampak. Dia kena guna ayat Arab. Kalau dia kata, ya rajulu khudh biyadi, woi, tolong aku. Maknanya, ya rajulu. Woi, tolong aku. Seseorang, tolong aku. Maknanya, ya rajulu. Dia maksudkan. Kalau kita bukan kategori pandai, kata bukan dalam kategori pandai berenang, kita bukan termasuk dalam ayat panggilan tersebut. Tapi kalau dia sebut, ya rajulan khudh biyadi, kita ni pandai berenang ke, tak pandai berenang ke, orang tu libatkan kita dalam permintaan dia. Saya rasa jelas kan, insyaAllah. Ini sampai sekarang saya masih ingat contoh ni. Kalau sekiranya nakirah maqsudah, dia mabni. Dia mesti tetap baris dia. Baris apa? Kalimah yang jadi munada. Tajuk kita ni jangan terlepas pula. Munada tu. Kalimah yang diseru. Kalimah yang dipanggil. Kalimah yang dipanggil tu, macam mana cara kita nak baca? Sebelum tu ada huruf nida. Ada huruf seruan. Yang menunjukkan bahawa kalimah itu adalah kalimah yang diseru. Jadi, masalahnya nak baca macam mana? Nak bubuh baris macam mana? Itu tujuan kita belajar bahasa Arab. Nanti kita bila baca dalam Quran, kita akan jumpa banyak. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina, macam mana? Ya ayyuhalladzina kafaru. Kan? Macam-macam ayat seruan yang kita akan jumpa. Baik. Ini nakirah maksudah, nakirah ghairu maksudah. Saya rasa dua ni dah jelas perbezaannya dan mudah untuk difahami. Seterusnya kita tengok tadi sebelum tu munada mufrad. Dia mabni juga. Sama. Sekarang tinggal dua lagi. Al-mudhafu munada mudhaf. Dan munada syabih bil mudhaf. Okey, munada mudhaf. Mudhaf ni, nak faham munada mudhaf, kita kena faham tajuk yang sebelum ni. Apa tajuk sebelum ni? Tajuk sebelum ni ketika mana marfu'atil asma. Saya yakin pelajar-pelajar ataupun sahabat-sahabat semua masih lagi dapat mengingati apa dia yang dikatakan mudhaf. Macam mana cara nak kenal mudhaf? Macam mana cara kita nak cam perkataan ni dia mudhaf ni? Mudhaf ni berarti dalam ayat, dalam kalimah, bentuknya iaitu dua kalimah. Kalimah pertama disandarkan kepada kalimah yang kedua. Kalimah pertama dinamakan mudhaf. Kalimah yang kedua dinamakan mudhafun ilaih. Baik, kita tengok contoh. Munada mudhaf. Munada. Kalimah yang diseru. Kalimah yang dipanggil itu dalam bentuk perkataan yang disandarkan kepada perkataan yang kedua. Apa hukum dia? Hukum dia adalah mansub. Macam nakirah ghairu maqsudah. Bermaksud apa? Dia adalah mu'rab. Mansubun kan? Sebab apa mansubun? Mansubun ni kan nasab, mansub, marfu', majrul, makhfud, mahzum. Itu kan menunjukkan bahawa ianya adalah dalam keadaan i'rab ataupun mu'rab. Jadi munada mudhaf adalah mu'rab, bukan mabni. Munada mufrad mabni. Munada nakirah maqsudah mabni. Munada mudhaf dia adalah mu'rab. Bermaksud baris dia boleh berubah-ubah. Perkataan huruf terakhir bagi perkataan munada itu boleh berubah-ubah. Dia bukan tetap. Okey, contoh munada mudhaf ni. Cuba tengok. Mansubun. Contoh dia, ya talibal ilmi. Nampak? Ya talibal ilmi. Ilmi. Talib yang menuntut, yang mencari. Ya talibal ammi. Bukan ammi ni, ilmi. Ada alif, ada lam yang jatuh ni. Ya talibal ilmi, iqra. Wahai penuntut ilmu, iqra. Bacalah kamu. Itu membacalah kamu. Ya, ni huruf harfun nida. Ya adalah huruf nida, huruf panggilan. Huruf untuk menunjukkan bahawa kalimah selepas itu adalah kalimah yang dipanggil, yang diseru. Ya, baik. Kemudian talibal ilmi. Talib menuntut, mencari. Munada mansubun. Munada yang mansub. Jadi talib munada mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu, dan tanda nasabnya adalah fathah. Sebab tu kita kena bagi
taliba. Sebab dia mansub. Apa tanda dia sini? Fathah. Sebab apa? Sebab dia isim mufrad. Taliba. Nampak tak? Ya talibal ilmi. Taliba. Bukan talibi atau talibu. Kalau atas ni, ya khalidu. Kan? Ya khalidu. Contoh, ini talibu. Ya talibu. Kalau talibu nama orang, talib, dia kena munada mufrad lah. Tapi sekarang ni dia talibul ilmi. Penuntut ilmu. Wahai orang yang mencari ilmu. Wahai orang yang wahai penuntut ilmu, iqra, bacalah. Jadi taliba. Dia jika munada itu dalam bentuk mudhaf, maka kena baca dengan nasab. Maka tanda nasab itu kita kena bagi, tanda dia kita kena bagi mengikut keadaan dia. Macam dekat sini, dia dalam keadaan isim mufrad, ya talibu. Nampak? Talibu. Ya taliba. Dia kena baca dengan ba. Sebab nasab. Tanda nasab untuk isim mufrad apa dia? Fathah. Sebab tu kita kena baca taliba, bukan talibi atau talibu. Kalau talibu untuk dhammah, untuk keadaan rafa'. Tapi kalau sekiranya dalam bentuk munada alam, mufrad alam, maka dia mabni atas dhammah. Fi mahalli nasbin, di tempat nasab. Dia baca dengan kaedah fi mahal, di tempat. Kedudukan tu kedudukan nasab. Dari segi tanda, rupa tak nampak rupa nasab. Tapi tempat tu tempat nasab. Kalau mudhaf, rupa dengan tempat tu adalah tempat nasab, dan rupa tu sendiri pun adalah rupa nasab. Jadi orang tak sebutlah tempat nasab. Rupa nasab tu orang sebut sekali ya, iaitu dia adalah nasab. Mudhaf, ya. Baik. Mudhaf ini apa dia? Iaitu satu kalimah jumpa kalimah yang lain. Orang panggil kalimah mana? Kalimah fi'il ke, kalimah huruf ke, kalimah isim? Kalimah isim. Isim jumpa isim. Satu kalimah isim jumpa macam ni, satu kalimah isim. Ini juga isim. Ini isim mana pula? Ni semacam yang saya kata tadi, ada lam kan, hilang kan? Al-ilmu, bukan al-ammi. Baik. Ini isim. Ini isim. Yang ini isim sebab apa? Sebab ada alif lam. Ini isim sebab apa? Sebab dia mudhaf. Dia mudhaf. Mudhaf ni memang isim. Jadi isim jumpa isim, orang panggil apa? Dalam bentuk gabungan dua kalimah isim disebut sebagai idhafat mudhaf. Okey. Seterusnya kita tengok syabih bil mudhaf. Menyerupai mudhaf. Syabihun bil mudhaf, menyerupai mudhaf. Tadi mudhaf. Baik. Ini serupa, menyerupai. Dia bukan mudhaf, tapi serupa dengan mudhaf. Ini satu istilah. Nanti kita akan belajar pada tempat dia insya-Allah. Tapi seimbas lalu anda sebut, syabih bil mudhaf ini, kalau mudada ini macam mudhaf. Macam seperti mudhaf. Tapi dia tak mudhaf, maka dia kena baca dengan nasab. Contoh, ya tali'an jabalan. Nampak? Ini yang panggil syabih bil mudhaf. Tali'an isim, jabalan isim. Isim jumpa isim. Nampak? Isim jumpa isim. Maka kita kata bab idhafat lah. Tapi kalau bab idhafat, jabali, dia mesti majrur kat sini. Sebab tu kita kata tali'an, makna dia apa? Ya, wahai, oi, tali'an, yang mendaki, jabalan, bukit. Wahai yang mendaki bukit. Seakan-akan kita kata, wahai pendaki bukit. Pendaki bukit. Jadi perkataan pendaki bukit, pendaki satu kataan, bukit satu kataan. Pendaki orang, isim. Bukit tu benda, kan? Maknanya bukit lah. Jadi dua-dua tu isim. Jadi pendaki bukit kan dalam bentuk ayat menyanda, kan? Ini pendaki bukit. Ayat sandar. Pendaki kita sandarkan kepada bukit. Cumanya jika munada itu dalam bentuk seperti, seakan-akan mudhaf. Sebab kalau mudhaf betul dia akan jadi tali'al jabali. Tali'a tak ada alif,
bukan jabalan, tapi jabali. Ada alif lam dekat sini. Ataupun tali'a jabalin. Dia tak ada alif lam, tetapi lam itu dia akan berbaris dua di bawah. Walau bagaimanapun, yang ini sebenarnya antum kena faham, syibih, mudhaf. Ini satu istilah yang kita akan belajar nanti insyaAllah. Bila sampai masanya dia akan belajar, antum akan nampak di situ. Nanti antum akan nampak bab mudhaf, bab munada, tapi syabih bil mudhaf. Ya, baik. Kalau anda jelaskan sekarang ni pun nanti antum akan pening. Yang penting adalah mudhaf dengan syabih bil mudhaf. Syabih bil mudhaf ni sebagai contoh ayatnya, ya tali'a jabalin. Wahai pendaki bukit. Pendaki bukit, ini ayat sandar. Pendaki kita sandarkan kepada bukit. Tetapi tata bahasa Arab, dia tak boleh sebut tali'an jabalan sebagai kalimah yang disandarkan kepada jabalan. Jabalan ini sebagai sesuatu yang disandarkan. Salah. Tapi kita kata ini apa? Ni syabih bil mudhaf. Bukan bab mudhaf. Serupa dengan mudhaf ya. Serupa. Menyerupai. Tapi bukan betul-betul mudhaf. Sebab kalau mudhaf, dia akan jadi tali'a jabalin ataupun tali'al jabali. Jadi munada dalam bentuk syabih bil mudhaf, hukum dia mesti mansub, mesti kita nasabkan. Mesti kita nasabkan. Dan dia bila kita kata mansubun, sini nampak tak? Kita kata mansubun, sini mansubun. Bermaksud munada mudhaf, munada syabih bil mudhaf dan munada nakirah ghairu maqsudah adalah dalam kategori apa? Dalam kategori mu'rab. Untuk munada mufrad alam, munada nakirah maqsudah, dia munada dalam kategori mabni. Mesti tetap. Baik. Tali'an. Ya tali'an. Munada mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathatu. Munada mansub. Tali'an ni munada mansub. Dia munada ni tuan-tuan, dia mesti mansub ataupun fi mahalli nasbin. Munada ni di tempat nasab ataupun dia tu sendiri nasab. Sebab apa? Sebab munada ini adalah di antara isim yang kita kena bagi tanda nasab kepada dia. Sama ada tanda nasab itu tanda memang sebenarnya, iaitu nasab, mansub, ataupun di tempat nasab. Dia ada beza dia. Baik, seterusnya. Ini ayat yang lain lah senangnya. Ini tak sempat saya nak terjemahkan, tetapi tuan-tuan boleh baca insya-Allah. Okey. Idza, apabila aradna, kita mahu, an, bahawa nunadiya syakhsan ma, memanggil mana-mana individu. Bila kita nak panggil mana-mana individu, nadainahu, kita akan panggil dia tu, kita akan seru dia itu, bizikri ismihi, dengan kita sebut namanya. Ini orang panggil apa? Alam. Macam tadi mufrad, alam. Au sifatihi, ataupun kita sebut, kita seru dia, kita panggil dia dengan menggunakan sifatnya. Sifat dia. Ba'da harfiyah, selepas daripada huruf ya. Nadainahu bidzikri ismihi aw sifatihi ba'da harfiyah. Kita akan panggil dia selepas daripada perkataan ya. Ini tata bahasa Arab lah yang kita terjemah ni, tata bahasa Arab. Faqulna, maka kita kata apa? Kama fil jumalis sabiqati, macam contoh-contoh sebelum ni. Contoh dia kita kata apa? Ya Salahuddin. Kenapa Salaha? Kenapa tidak baca Salahuddin? Kenapa kita tak boleh baca Salahuddin? Sebab apa? Ya Salahuddin. Tak boleh baca Ya Salahuddin. Ya Salahuddin. Walaupun tak ada baris, tapi bacaan yang betul dan tepat adalah Salaha. Bukan Salahu, bukan Salahi. Kita tahu mana? Sebab Salaha adalah munada. Nampak tak? Munada ini kalimah yang duduk selepas ya. Itu orang panggil munada. Baris munada ni kita kena tengok apa status perkataan tu. Dalam ayat ni dia jadi mudhaf. Kita tahu mudhaf macam mana? Perkataan selepas tu perkataan isim.
Selepas ya ni, selepas ya mesti kena isim. Sebab tu kita kata ismun. Dia kena isim. Selepas ya ada isim. Dan isim itu, kalau jumpa pula isim selepas dia, maka kita kata ayat ini adalah ayat idhafah. Ini akan jadi mudhaf, ini akan jadi mudhafun ilaih. Bila ayat idhafah, maka munada, orang panggil munada apa? Munada mudhaf. Bila munada mudhaf, apa hukum dia? Munada mudhaf, hukum dia mansub. Hukum dia apa maksud? Munada mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Kena baca dengan fathah. Sebab tu kita kata ya salaha fathah. Ya? Okay. Ya salahaddin. Kenapa tidak boleh baca dengan salahan? Sebab dia mudhaf. Bila mudhaf, dia tak boleh berbuat tanwin. Sebab tu kita kena baca mudhafun ilaih dengan ad-dini. Ya salahaddini. Itu cara dia. Alif, lam, kha. Kalau jumpa dekat mana-mana, terutama bila dia dah titik. Lepas tu kita tengok perkataan alif, lam, kha. Alif, lam, kha. Kita baca ilah. Ilah. Sebutan dia ilah. Maksud dia, iqra' ila akhirihi. Baca sampai ke akhir dia. Contoh-contoh dia. Sebenarnya ayat ni anda ambil daripada petikan tertentu. Contoh tu anda tak bawa. Baik. Ada contoh dia, tapi bukan sebelum ni. Anda asingkan. Wa yusamma alismu ba'da ya munada. Wa yusamma, dan dinamakan alismu isim ba'da selepas ya. Dinamakan isim yang selepas ya itu, dinamakan isim selepas ya munada. Munadan. Wa yusamma alismu ba'da ya munadan. Dinamakan isim selepas ya sebagai munada. Jadi ya, ini isim. Maka isim ni orang panggil munada. Amma ya nafsuha. Adapun ya nafsuha itu sendiri. Ingat lagi tak? Perkataan nafsu. Nafsu ni orang panggil apa? Dalam bab dulu, bab tawabi'. Kan? Bab dah masuk dalam bab apa? Taukid. Kan? Taukid apa ni? Lafzi ke maknawi? Jadi, amma ya, adapun ya itu sendiri. Sebab tu kita terjemahkan dengan ya itu sendiri. Adapun ya itu sendiri, fatusamma adatan nidai. Dinamakan ia ya, adatan nidai sebagai adat. Tools. Ataupun maknanya alatan. Alatan nidai seruan. Alat untuk menyeru. Kalau kita kata tools lah. Macam kita kata pekakas. Adat ni pekakas. Pekakasan. Pekakas ataupun apa ni? Kalau dalam bahasa kita, bahasa Melayu kita panggil peralatan. Tapi kalau dalam bahasa takkan kita kata peralatan pula. Maka dinamakan ya itu sebagai alat seruan. Alat seruan. Alat untuk memanggil. Ya itu sendiri dipanggil harfun nida, huruf seruan. Wa yusamma hadzal uslubu bi uslubin nida. Dan bentuk yang macam ni, ya salaha, dan contoh-contoh yang kita bagi tadi. Dan dinamakan pendekatan ini, uslub ini, cara ini, bi dengan uslub nida, dengan pendekatan seruan, dengan nama uslub, cara ataupun metod seruan, seru atau panggilan. Inilah dia bab an-nida ataupun bab munada. Seterusnya kita tengok. Ini kaedah yang perlu kita faham. Kaedah dia apa? Al-munada ismun. Munada ini adalah isim. Kita kena ingat munada isim. Munada adalah isim. Dia bukan fi'il, dia bukan huruf. Munada adalah isim. Yaqa'u ba'da harfin min ahrufin nida'i ismun. Munada adalah isim. Yaqa'u yang terletak. Isim yang berada. Isim yang terletak. Ba'da harfin min ahrufin nida'i, selepas satu huruf daripada huruf-huruf nida. Maksud dia adalah, kaedah dia mudah. Munada ini isim yang berada selepas daripada
huruf nida. Huruf nida ni apa dia? Huruf yang digunakan untuk membuat panggilan, menunjukkan kalimah yang menunjukkan bahawa satu kalimah yang menunjukkan bahawa selepasnya itu adalah perkataan munada atau harfun nida. Huruf nida ni apa dia? Huruf nida adalah perkataan digunakan bagi menunjukkan bahawa isim selepas dia dinamakan sebagai munada. Baik, kita tengok lagi. Ini ahrufun nida'i, huruf nida. Jadi masa dah berlalu sejam. Jadi kita tengok dulu. Kita dah berlalu sejam ni. Dan kita rehat sekejap lah insya-Allah. Kita rehat sekejap dan kita sambung selepas daripada ni insya-Allah. Ya? Baik. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.